Baik, bertemu kembali dalam program cerita. Kali ini kita nak ke selatan tanah air di negeri Johor. Kita tahu ketika ini bagi pilihan raya negeri Johor yang ke-15, mereka sedang seronok berkempen. Tempoh berkempen 14 hari, sekarang ini tinggal kurang lagi 10 atau 11 hari, di mana 12 Mac nanti merupakan hari pengundian untuk para penduduk di negeri Johor memilih wakil rakyat mereka. Tetapi selain daripada laporan-laporan politik, kempen-kempen, usaha-usaha yang dilakukan oleh calon-calon parti yang bertanding maupun calon bebas ini membawa naratif politik mereka masing-masing, keutamaan juga harus diberikan. Yang kepentingannya adalah rakyat, di mana sebagai wakil rakyat, tugas mereka membantu menyelesaikan masalah setempat ataupun membuat polisi dan perundangan yang lebih baik. Dan antara masalah yang berlaku ketika ini, terutamanya di Dun Semerah N17 di Dun Semerah ini adalah masalah babi hutan. Ya, benar, babi hutan. Dan masalah babi hutan ini sebenarnya menghantui penduduk di Dun Semerah, sehingga ada yang mengakibatkan kecederaan, malah ada yang mengakibatkan kehilangan nyawa juga. Ini antara laporan-laporan yang dikutip oleh wartawan kami Hasimi Muhammad di lapangan yang berada di daerah Batu Pahat di Dun Semerah ini, yang Hasimi ketika ini bersama kami di talian. Hasimi, kalau boleh kongsikan isu babi hutan ini, mungkin ada orang luar melihatnya macam babi hutan, tapi sebenarnya ia adalah isu yang sangat getir dan penting, terutamanya kepada penduduk di kawasan luar bandar, kerana ia boleh menjejaskan keselamatan nyawa mereka dan juga punca pencarian. Hasimi. Baik, Hakim. Terima kasih di studio. Suasana di sini sedikit bising, tapi itulah dia kehangatan yang mungkin kita boleh bawakan sempena dengan PRN Johor ini, termasuk juga dengan isu-isu rakyat yang telah pun banyak kita bawakan, termasuk juga di mana Hakim katakan antaranya adalah mengenai ancaman babi hutan yang turut membimbangkan atau merisaukan penduduk di kampung Separap, Parik Sulong, yang mana kampung ini secara spesifiknya berada di bawah Dun Semerah, di bawah Parlimen Parik Sulong, yang mana satu lagi Dun di bawah Parlimen yang sama adalah Dun Sri Medan, yang mana kalau lihat dari segi politiknya, Dun Semerah ini akan menyaksikan persaingan 5 penjuru pada PRN Johor kali ini, dan ini juga kerusi panas yang kita jangkakan, kerana kalau kita melihat kepada rekod untuk PRU 14, calon atau penyandang sebelum ini di Dun Semerah hanya memenangi undi dengan majoriti 98 undi sahaja. Jadi perkara-perkara seperti isu rakyat ini pastinya memainkan peranan untuk penyandang ataupun calon-calon untuk menambat hati rakyat, termasuk juga melihat kepada aspek keselamatan dari segi ancaman babi hutan ini. Kalau kita melihat bahawa saya sampai di Batu Pahat, Parik Raja, walaupun kawasan saya ini tidaklah dikategorikan terlalu banyak ataupun kerap ada babi hutan, namun secara jujurnya kita juga berhadapan dengan perkara sama di kawasan penginapan kita pada satu malam. Mungkin kes yang terpencil, namun kita juga berdepan dengan suasana ataupun pengalaman yang sama untuk melihat kewujudan ataupun kehadiran babi hutan di kawasan penginapan. Itu kawasan saya yang mungkin terpencil, namun berbeza di kampung Separap ini kerap kali berlaku. Dah didakwa puluhan tahun berlaku ancaman babi hutan ini, yang sehingga kini telah pun mengakibatkan kecederaan. Bukan sahaja ringan kecederaannya sehinggalah masuk ke hospital, dirawat beberapa hari, dan kita juga mendapat maklum bahawa ada yang baru saja insiden berlaku beberapa hari lalu, individu atau mangsa masih lagi terlantar di hospital kerana disondol oleh babi hutan ini, yang mungkin kapasiti ataupun beratnya puluhan kilo apabila merempuh ataupun menyondol individu atau mangsa tersebut, mengakibatkan mereka mengalami kecederaan yang teruk. Dan perkara ini juga berlaku kepada bekas ataupun mantan ketua kampung di Separap itu sendiri, yang mana Kasidi Kasani, 67 tahun, yang kita temui pada sebelah pagi tadi, menceritakan insiden-insiden dan juga detik cemas yang beliau alami sendiri pada Januari lalu, menaiki motor yang baru saja dibeli, ya Hakim, baru 2 jam menaiki motor baru,
Tapi malangnya menikmati waktu-waktu seronok menaiki motor baru disondol oleh babi hutan ketika berada di persekitaran rumah sendiri. Bayangkan di sekitar rumah, belum lagi di kawasan-kawasan terpencil ataupun kawasan-kawasan yang dekat dengan semak samun. Jadi ini risiko ataupun dilema yang dihadapi oleh penduduk di kampung ini yang mana kita temui dan akui sendiri sudah pun 10 tahun ataupun lebih perkara ini berlaku dan menghantui mereka sehingga bukan sahaja mengancam nyawa tapi juga merosakkan harta benda, merosakkan hasil pertanian dan sebagainya. Jadi apa kata kita dengarkan sedikit luahan daripada mangsa yang pernah disondol babi hutan ini. Selepas saya kena langgar tu dah ada 3-4 orang yang kena kat Lintang 1 Separap. Itu jalan utama pergi industri Taman Seri Sulong. Jadi maknanya jalan tu mana-mana kampung, mana-mana pekerja kampung ikut jalan tu. Macam tu. Sampai sekarang yang kena langgar paling teruk ni pun yang kena koma lah, patah kaki, patah tangan. Itu jangan ceritalah masalah kenderaan dia memang kena baiki sendirilah. Macam itu. Dan selama saya jadi ketua kampung ni dalam 2 tahun tu dah ada 18 orang yang kena macam itu, yang kena langgar babi hutan ni. Dia tak kira masa sebenarnya. Dia sebenarnya hari-hari. Sebenarnya dia tak siang ke, petang ke, malam ke. Dia macam ni. Lagi kalau musim kemarau, contoh tak hujan, dia cari air di parit kan. Tu dia tak kira apa tu. Dia keluar cari makan lah. Dia keluar cari makan. Ya, Simi, menarik sekali laporan mengenai masalah babi hutan ini. Menarik untuk kita ketengahkan, tetapi kita bersimpati, berduka cita terhadap apa yang berlaku terhadap penduduk kampung yang disondol oleh babi hutan ini, ya Simi. Tetapi untuk penonton yang mungkin tidak pernah sampai ke kawasan di Dun Semerah ini, di Parit Sulong ini, mereka mungkin tidak memahami aspek geografi di negeri Johor itu, di Dun Semerah khususnya di mana Simi berada ketika ini. Tapi mungkin Simi boleh bantu untuk fahamkan bagaimana boleh berlakunya keadaan seperti ini sehingga babi hutan, namanya babi hutan, patutnya duduk di hutan tetapi sampai keluar menyondol orang, itu maksudnya ada sesuatu yang tidak kena, Simi. Betul. Kalau kita lihat lebih luas saja, Hakim, bukan sahaja aspek babi hutan, ada juga haiwan-haiwan lain yang telah pun mengancam kehidupan masyarakat. Salah satunya harimau keluar daripada habitatnya. Begitu juga apabila kita membuat laporan, ada aspek atau punca-punca yang berlaku. Termasuk juga kes di kampung ini melibatkan babi hutan. Apabila kita bertanyakan antara puncanya, apakah yang menyebabkan babi hutan ini keluar? Salah satu diakui bahawa haiwan-haiwan liar ini keluar untuk mencari makanan. Kenapa mencari makanan? Kerana habitat-habitat mereka salah satunya telah pun terancam dan didakwa bahawa salah satu punca kemungkinan juga berkaitan dengan Taman Industri Seri Sulong yang berada berdekatan dengan kawasan tersebut. Dan ini diakui sendiri oleh bekas ahli Parlimen Parit Sulong, Datuk Rohani Ahmad, yang melihat bahawa ketika beliau menjadi wakil rakyat pada tahun 1990 hingga 2004 tidak timbul isu babi hutan ini masuk kampung. Namun melihat kepada kawasan hutan simpan yang mana Taman Industri Sulong itu dibina ketika ini, ia berkemungkinan habitat kepada hidupan liar ini telah pun terancam mengakibatkan kehidupan ataupun haiwan liar ini keluar masuk ke kawasan-kawasan komuniti untuk mencari makanan dan mungkin seterusnya ketika ini telah pun memberikan ancaman kepada penduduk setempat. Kita dengarkan sedikit apa dikatakan oleh Datuk Rohani Ahmad yang juga penyelidik Akademik Keselamatan dan Strategi UKM yang kita ketemui pada pagi tadi. Seri Sulong itu sebenarnya kawasan reserve hutan. Ini kalau kena-mengena dengan kehidupan liar lah. Apabila satu kawasan reserve hutan dimansuhkan tanpa perkiraan, akibatnya inilah antara akibatnya, iaitu habitat, bermakna segala binatang dalam tu dia akan mencari habitat yang boleh mengancam kepada kesejahteraan masyarakat setempat sekeliling macam sini kan. Jadi bermakna
apabila hutan tu dimasukkan jadi estate, mula-mula estate nanas, sekarang estate kelapa sawit dan sekarang jadi perindustrian. Jadi kampung sekeliling yang menjadi ancaman. Binatang-binatang ini cuba mencari tempat kehidupan baru, habitat baru, dan inilah yang mula mengancam orang kampung sekitar. Baik, itu Hakim, itu antara penjelasan yang dimaklumkan oleh Datuk Rohani berhubung dengan perkara itu, dan pastinya beliau turut menegaskan bahawa penyelesaian segera perlu diambil untuk mengatasi masalah ini, termasuk juga dengan seorang lagi individu yang kita temui, iaitu pengarah bilik gerakan Perikatan Nasional Parit Sulong Muhammad Naim Bakri, yang memaklumkan bahawa calon di DUN tersebut juga, iaitu Datuk Arif Samsudin, akan memasukkan agenda berkaitan dengan keselamatan komuniti ini dalam manifesto mereka di peringkat DUN untuk melihat kepada perkara-perkara ini untuk mengatasi isu-isu ancaman haiwan liar khususnya babi hutan ketika ini. Dan kita percaya bahawa kerjasama perlu dilakukan, bukan sahaja melibatkan kepada ancaman babi hutan ini, mungkin juga isu-isu lain, termasuk juga keluhan rakyat di beberapa kawasan yang saya temui di DUN Senggaran dan sebagainya yang melihat kepada isu nelayan, isu peluang pekerjaan. Perkara ini perlu dilihat secara lebih meluas kepada calon-calon yang bertanding pada PRN Johor ini untuk diberikan mandat pada PRN Johor pada 12 Mac ini, Hakim. Ya, pastinya ada 5 calon yang menawarkan diri untuk berkhidmat kepada rakyat ataupun penduduk di DUN Semerah N17 ini. Calon daripada Putra Kamaruzaman Muhammad Jidi, calon Barisan Nasional Muhammad Farid Khalid, calon Keadilan iaitu Kuzan Abu Bakar, calon Perikatan Nasional Datuk Arif Samsudin, dan calon Perjuang iaitu Mahazir Ibrahim. Ini antara pilihan yang ada kalangan penduduk di DUN Semerang untuk memilih calon yang benar-benar boleh membantu mereka menyelesaikan masalah, bukan hanya melihat kepada isu-isu di peringkat nasional, tapi ini antara faktor yang mungkin boleh diberikan pertimbangan oleh penduduk di DUN Semerang untuk memilih bakal YB yang berkhidmat di kawasan DUN Semerang itu. Dan pastinya Hasimi, laporan yang Hasimi bawakan ini secara menyeluruh juga akan kami paparkan dalam Awani 7.45 nanti dan juga di laman web di astrawani.com. Apapun, terima kasih Hasimi Muhammad atas perkongsian laporan yang cukup menarik ini sebenarnya berkenaan dengan ancaman babi hutan di DUN Semerang ataupun di Batu Pahat ini. Terima kasih Hasimi atas perkongsian itu tadi. Apapun, laporan itu tadi mengakhiri cerita untuk hari ini. Sekian saja. Anda boleh terus saksikan semua laporan kami di laman web di astrawani.com dan juga di Buletin Awani di jam yang berikutnya. Saya Hakim Rahman. Assalamualaikum. Salam hormat.